Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Kita nak sembang, kita nak cerita dan kita nak react satu video tentang referendum. Yang Perikatan Nasional depa nak minta sangat Anwar Ibrahim letak jawatan serta merta dan depa nak Timbalan Perdana Menteri letak jawatan serta merta. Jom kita layan apa berada ni kata. Jom. Referendum. Okey, baru-baru ni ada geng perikatan dia tembak PMX kononnya dengan resolusi yang berlaku kononnya oleh rakyat apabila tiga sama ni dan berlaku kemenangan yang agak banyak kepada Perikatan Nasional. Diorang kata ini adalah satu referendum kepada PMX dan Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi bahawa mereka perlu letak jawatan. So aku dengan kawan aku, dia ni lah lawyer dan dia ada satu sudut pandang dari segi sudut perlembagaan dan sebagainya. Dan dia juga orang politik ya. So apa pendapat kau Mah tentang referendum, kononnya referendum ni betul atau tidak? Kau rasa? Satu, dia kena belajar law lagi lah Pak. Okey. Referendum ni dalam negara kita beza dengan UK kalau kita tengok macam mana. Ingat tak apa tu Brexit? Ia berlaku atas satu keputusan referendum. Itu kerana undang-undang di UK membenarkan referendum yang boleh akhirnya menentukan undang-undang ataupun polisi kerajaan. Okey. Tetapi di Malaysia tak ada konsep langsung berkenaan dengan referendum. Apatah lagi yang menjadi kelakar ataupun lawaknya ialah kononnya PRN, hasil undi PRN adalah satu referendum kepada kerajaan perpaduan. Ia tidak langsung kena dengan undang-undang. Bahkan yang menyatakan itu pula seorang ahli parlimen yang sepatutnya menggubal undang-undang dan sepatutnya tahu tentang asas perundangan. Tapi seolah-olah beliau langsung tidak ada ilmu tersebut. Ni aku pelik lagi lah. Diorang menganggap bahawa dengan referendum 3 buah negeri ni sudah cukup memadai bahawa okey, PMS kena letak jawatan. Kita baru 8 bulan. Satu. Keduanya, ada lagi kita baru ada 6 pilihan raya dan 3 dimenangi PH, 3 dimenangi oleh PN. Dan ada lagi 6 buah negeri yang telah selesai pilihan raya sebelum ini, yang mana juga berada dalam kerajaan. So adakah nak kata ini juga referendum menolak kerajaan? Come on lah. Yang penting lagi Yes. undi popular pun lebih banyak PH. Undi popular PH. Mana referendumnya? Kalaulah contohnya undi popular lebih dan angkanya besar, mungkin ia boleh dikatakan sebagai satu implikasi kepada referendum. Exactly. Tetapi tidak langsung. So kita santai-santai kenapa Mas? Sebab benda kita santai dengan baring macam ni di tengah hutan belantara. Ada sebab apa? Kita nampak benda ni kelakar. Ya. Kalau serius kita pakai kita dah pakai coat, kita pergi ke dah ready dah. Kita pergi dekat atas meja kan. Tapi sebab ni kelakar kita buat santai lah. Come on lah. Ada banyak lagi negeri lain yang dikuasai oleh kerajaan perpaduan. Kalau kita lihat 4 buah negeri yang menang ni, keempat ni adalah orang kata didominasi oleh PAS. Dan keempat negeri ni adalah ketua menteri dan menteri besarnya adalah daripada PAS. Yang menyatakan referendum tu pula daripada Bersatu. Daripada Bersatu. Di mana seolah-olah dan dia nak naikkan kononnya Perdana Menteri itu pun daripada Bersatu, sedangkan Bersatu tak dapat sokongan. So yang bercakap tu cerita social media tak ada credibility pun. Tak ada. Tak apalah bang, kita sambung healing lah. Aduh, sambung healing lah. Sampai pagi. Referendum kepala bapak hang kata. Okey geng. Referendum kepala bapak hang. Okey. Yang ni kan kita boleh tengok. Cuba kita pergi tengok balik. Berapakah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dapat undian dan berapakah Perikatan Nasional dapat undian tu, dan berapakah Parti Bebas, Parti Muda kan, berapa yang dapat undi. So yang Parti Muda dan juga Parti Bebas tu, PSM ke apa, hampa jangan ambil undi dia letak kat hampa. Undi dia lah. Sekarang ni antara Kerajaan Perpaduan dengan Perikatan dan Perikatan Nasional, walaupun hampa dapat undi banyak, hampa tak dapat tandingi, hampa tak dapat melepasi Kerajaan Perpaduan. Faham tak? Hampa tak dapat tinggalkan Kerajaan Perpaduan. Tetap juga 3 sama. Tetap juga 3 negeri diperintah oleh PAS dan Bersatu.
dan 3 negeri lagi diperintah oleh Kerajaan Perpaduan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dan apa yang hampa tak boleh terima hakikatnya, ini bukan referendum. Referendum ni melainkan kalau hang buat pilihan raya umum, pilihan raya untuk memilih kerajaan pusat ke kan. Contoh macam kerajaan PHBN memang benar-benar ditolak dan kerusi parlimen daripada Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional dapat pun tak banyak. Kan barulah hang boleh melalak menjerit ke apakah. Ini sekarang ni pilihan raya untuk Dewan Undangan Negeri untuk memilih kerajaan negeri. Takkanlah itu pun hampa mangkak tak tahu sangat. Jadi inilah satu persatu kebodohan, kemangkangan yang dikeluarkan oleh pimpinan-pimpinan yang ada di dalam Perikatan Nasional, iaitu Parti Bersatu dan juga Parti PAS. Itu pun tak dapat faham ke? Ataupun hampa tak boleh terima hakikat lagi yang hampa kalah. Kerajaan Perpaduan tetap maintain Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri tetap menjadi Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Tetap dapat menguasai kerajaan hari ini. Tetap boleh terus memerintah, menguasai negara hari ini. Kan? Jadi pelbagai mereka mainkan fitnah, mereka mainkan apa sebab apa? Sebab mereka mau koyak, mereka koyak apa? Mereka koyak gila-gila. Mereka memang kalau you nak tahu, kita pun tak tahulah mereka punya koyak, mereka punya meroyan tu sehingga mereka adakan fitnah pelbagai-bagai. Mereka attack main ambalat. Last Ketua Menteri Sabah pun saman ataupun keluarkan kenyataan yang mengeluarkan soal ambalat ni daripada warisan. Dia dah buat fitnah daripada parti warisan. So Ketua Menteri Sabah keluarkan kenyataan ataupun dia akan saman. Jadi tak tahu apa berlaku. Jadi bila adun daripada warisan keluarkan kenyataan soal ambalat, geng-geng PN ni gunakanlah model-model ambalat ni viralkan. Lalah diperbodohkan. Lalah tak berlaku pun. Apa yang Anwar Ibrahim bercakap tu memang macam tu je. Tak ada apa melepasi, tak ada apa sudah diluluskan bersetuju di antara Indonesia dan juga dengan Malaysia. Tak ada pun, tak berlaku. Tapi depa adakan, depa nak cerita memang benda tu berlaku. Itu yang pembodohan, fitnah yang dimainkan. Dan satu lagi, daripada segi 20 ke 200 Mahat Tafiz yang akan ditutup dekat Selangor. Jadi bila mereka kalah, mereka dah tak ada hujah, mereka dah tak tahu mereka nak hentam kerajaan hari ini. Mereka mainkanlah fitnah-fitnah. Salah satu aku nak tunjukkan hampa mereka mainkan soal 200 ke 20 Mahat Tafiz yang akan ditutup. Okey geng, aku akan bawa daripada Caprice. Caprice ni artis tu hampa semua pun mungkin hampa akan kenal. Tengok apa hujah dia. Sebab bila manusia ni depa tak baca isi dan depa tak ambil tahu. Jadi depa mudahlah diperbodohkan. Dan apabila dia tu artis ke, aktivis ke apa-apa ke, bila dia ambil tahu dan dia faham apa yang berlaku, barulah dia akan membela lah. Jom kita sama-sama kita dengar apa yang Caprice kata. Inilah masalah dia apabila kita baca headline terus gelabah. Asal usul isu ni adalah selepas kes kebakaran Tafiz dekat Keramat di mana 20 pelajar Tafiz meninggal dunia. It was later discovered that this Tafiz dibina tanpa ikut SOP protokol bomber. Further investigation found out ada lebih daripada 400 sekolah Tafiz, sekolah agama yang private, bukan kerajaan, dibina tanpa ikut SOP bomber. Google sekarang berapa banyak kes-kes Tafiz, sekolah agama ada kebakaran. Google sekarang. Takkan kita nak tunggu another case baru ada akal. Sekolah agama private tersebut ada masa untuk baiki. Jika mereka tak nak baiki, memang kena tutup. Tapi kita ni masih negara Islam. Kasih tutup 200 yang tak ikut SOP keselamatan dan kita kasih buka 400 yang ikut SOP.
InsyaAllah. Alang-alang we're on this topic, cuba kita baiki balik syllabus untuk bakar semangat anak muda umat Islam kat Malaysia. At one point of kita punya sejarah Islam, Muslim scholars were the pioneers of algebra, math, astronomy, philosophy. Cuba kita kembali balik dekat era ni. Tutup 200 yang tak selamat, buka balik 400 yang luar biasa. InsyaAllah. Bang, bang. Okay geng, itulah sebab sedikit perkongsian aku daripada Caprice. Jadi walaupun yang duk bawa fitnah pasal nak tutup tahfiz kat Selangor ni ke apa, lain kali ambil tahu dulu. Ini arahan daripada Sultan Selangor disebabkan tragedi yang berlaku dekat yang tahfiz yang terbakar gentung budak-budak tahfiz, anak-anak tahfiz tu, Allahu Akbar. Jadi nak elak daripada kebakaran tu berlaku, nak elak daripada tragedi yang macam tu berlaku, of course lah kerajaan negeri tersebut ataupun penguat kuasa ataupun daripada apa-apa yang berkuasa perlu ambil tindakan, perlu adakan paik bomba, ada fire of real, yang duk tembak tu fire extinguisher dan lagi beberapa safety keselamatan alam ke apa, wajib kena ada untuk nak elak daripada kebakaran berlaku. Jadi puak-puak ni yang duk di luar daripada Selangor dan juga yang duduk di dalam Selangor tapi berfikiran pemalas, jenis baca tajuk dan tak pernah ambil tahu apa yang pernah berlaku terhadap sekolah-sekolah tahfiz ni apabila di luar daripada kerajaan, swasta ke private ke. Bila mereka tak tahu, mereka duk buat kepala tahu, nanti orang tak kata mereka tak tahu. Sekarang ni boleh tengok mereka puak-puak yang duk menjuri, yang NGO kepala bana dan juga daripada Perikatan Nasional, aktivis daripada perikatan yang tak tahu, yang tak ambil tahu, nampak hujah ni, tak payah bawa hujah ni, dia pergi berkempen, pergi buat video maki hamunlah kerajaan hari ni. Dalam hampa tak tahu punca apa sebabnya kerajaan buat macam tu. Dan sekarang ni dah ada orang pakak-pakak setuju, dan ada beberapa sekolah yang tak bersetuju, yang tidak bersetuju. Sebab apa? Biasalah, disebabkan kewangan duit. Apabila hang tak bersetuju, of course lah kerajaan takkan luluskan hang. Faham tak? Of course lah kerajaan takkan bersama dengan hang. Kerajaan perlulah ambil satu tindakan dengan menutup tempat budak-budak ni belajar. So aku akan bawa seorang ni PU, dia ni pencetus ummah punya ni, dan ni dia dia berada di bawah kerajaan negeri kalau tak silap aku, di bawah majlis agama Islam. So aku akan bawakan di sini, kita boleh dengar. Inilah sebab dia ni di bawah kerajaan Selangor. Jom sama-sama kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad Hafiz bin Muhammad Nifas, selaku pengurusi Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Negeri Selangor PITAS, merangkap ahli jawatan kuasa pembangunan pendidikan Islam dan tahfiz MAIS Majlis Besar Selangor, ingin menegaskan bahawa isu yang viral berkaitan 200 sekolah agama yang diarahkan penutupan dan juga diarahkan pengosongan adalah tidak benar dan palsu. Saya ingin menegaskan bahawa setelah 2-3 tahun ini kami bertungkus lumus berbincang dengan ke-12 PBT yang mana sudah ada satu garis panduan program pemutihan untuk fasa 1, dan alhamdulillah beberapa mahat, hampir 50 mahat tahfiz telah dapat didaftarkan sebagai pendaftaran penuh, dan kini kita ada 100 lebih mahat dan berbaki lagi dalam 300, termasuklah sekolah agama ada dalam 200. Dan alhamdulillah PITAS termasuk dengan gasis gabungan Sekolah Islam Selangor, kita telah bersama dengan semua PBT bersetuju untuk masukkan semua sekolah agama dalam fasa 2 program pemutihan ini. Jadi kita berharap pada semua untuk tidak menyebarkan perkara-perkara yang boleh mengelirukan masyarakat, dan bertanyalah direct sekiranya ada isu, boleh PM saya di PU_Hafiz, dan saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Selangor, Majlis Agama Islam Selangor, pengarah JAIS khususnya Fadil Ustaz Zawawi yang banyak mempengurusikan jawatan kuasa task force program pemutihan ini, dan MB Selangor sendiri,
dan harapan saya pada semua, doakan kami untuk program pemutihan berjalan lancar, dan alhamdulillah untuk pendaftaran, renew pendaftaran telah diluluskan oleh Majlis Agama Islam Selangor sehingga 2024 dan juga 2025 seterusnya, sehinggalah program pemutihan selesai. Jadi saya harap pada semua dapat bersabar dan bertenang, dan saya kebetulan dalam perjalanan ke Kazakhstan dalam kejohanan taekwondo dunia. Doakan kami ada 20 delegasi mewakili Malaysia, dan 3 daripadanya adalah hufaz daripada negeri Selangor. Doakan kejayaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, itulah serba sedikit. Jadi ya, pemutihan tu ada sebab lah. Ada sebab. Bukan saja-saja kerajaan nak buat. Kita sebab setiap manusia yang duduk di dalam bangunan tu, setiap manusia yang duduk di dalam tempat tu adalah manusia. Bukannya hantu, bukannya roh ke hantu saja ke apa, kan manusia. Kalau tempat tu tak bagus, apa yang akan berlaku? Ni salah satu aku nak tunjuk dekat hampa. Mahat Tahfiz dekat Kelantan. Ada semalam viral. Ini adalah daripada Mahat Tahfiz. Dia ni seorang kakak. Dia nak pergi tengok Mahat Tahfiz adik dia. Sebab apa? Dia duk bayar bulan-bulan mahal. Jadinya of course lah, kita nak ambil tahu jugalah kan. Jadi kita pi. Bila dia pi tengok tempat belajar adik dia, Allahu Akbar, sangat-sangat teruk dan daif. Sedangkan bulan-bulan dia duk bayar tinggi. Sekejap, aku nak kena cari dulu. Okey geng, tak apa geng, aku duk cari, aku tak jumpa. Mungkin ada dekat, sebab aku ada akaun banyak sangat kan. Jadi tak apa, nanti kita akan sambung. Kita sama-sama kita akan react. Video tu pun panjang, 7-8 minit. Dia menceritakan soal Mahat Tahfiz adik dia ni. Kan masuk dalam bilik katil bau hapak. Pintu tak ada, hanya pakai kain langsir saja. Hanya pakai kain hak jarang-jarang tu. Dah adik dia perempuan. Duduk bilik ayak tu, Allahu Akbar, sangat-sangat teruk sangat. Pintu pun tak ada tau, toilet. Dekat Kelantan tu. Nanti kita akan react sama-sama. Sebab aku pun tak tahu, aku tak ingat aku letak di mana video tu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Cuba kita fikirlah demi masa depan negara ni, demi nyawa-nyawa manusia. Dan Perikatan Nasional kalau hang tak ada hujah, baik duduk diam-diam. Berlawanlah dengan hujah. Janganlah berlawan dengan fitnah. Fitnah tu memalukan balik parti hang, memalukan balik. Sebab hampa sekarang ni, hampa bawa imej Islam. Hampa duk bawa kata hampa ni parti Islam, cara-cara Islam, tapi mulut kena jaga. Mulut kena jaga seperti mana kami. Sebab apa kami tak fitnah hampa? Sebab apa kami tak keluarkan kenyataan-kenyataan fitnah? Kan? Cuba berfikirlah, kalau setiap kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan PH dan juga BN, kalau tak puas hati, sila saman. Dan setiap hujah-hujah yang dikeluarkan daripada mulut-mulut hampa, berapa ramai pimpinan-pimpinan PH BN saman hampa? Kan? Yang mana agak serius, dia terus ambil tindakan. Kan? Seperti mana Anwar Ibrahim, walaupun hampa keji, hampa hina dia tahu mana pun, dia buat tak tahu. Sebab apa? Sebab ni hati Anwar Ibrahim ni, orang kata dia dah lumat dengan fitnah tu. Dia dah puluhan tahun dia dah lumat. Tak tahulah, dia dah tak rasa hang nak fitnah, hang nak kata apa, hang kata lah. Yang penting aku ada kerja, aku buat kerja aku. Kan? Anwar Ibrahim punya fikiran mungkin macam tu kan. Jadi kita pun tak apa, teruskan. Tapi kena ingat, mainkan hang adakan fitnah. Seperti mana hari ni hang fitnah orang, esok orang akan fitnah hang balik. Okay? Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Takkan manfaat untuk hang. Jangan jadi berwalaun, jangan jadi lebay yang tak berakal. Jadilah warga Malaysia yang bijak menilai, bijak berfikir, bijak membuat satu-satu keputusan. Sebab kalau setakat hang nak raih undi dengan hang memperdagangkan agama, hang gunakan agama demi meraih undi, lebih baik hang tak payah jual Islam, hang jual syurga tu, hang jual nama Allah terus. Cuba hang tengok. Hang jual Islam selama ni pun negeri hang tak berjaya tau. Negeri hang tak automatik maju. Dia perlu orang yang kompeten, orang yang bijak memerintah, yang boleh buat kerja, yang pandai untuk memerintah. Bukannya orang semata-mata gila kuasa, gila mabuk akan kuasa. Dia akan gunakan apa yang dia ada sekeliling dia untuk dia nak dapat kedudukan tu. Okey, terima kasih banyak. Subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.